Beritahu pada aku satu amalan. Jika aku buat benda tu, maka Allah akan masukkan aku dalam syurga. Pergi jumpa terus direct sembang kok jauh tak ada. Boleh tak hang beritahu aku satu benda, kalau aku buat aku ada peluang untuk masuk syurga? Atau dia kata, boleh tak hang beritahu aku satu benda yang Allah sangat suka benda tu kalau kita buat? Maka kata Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu, hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia diam. Sayyidina Ma'dan tanya lagi, boleh tak hang bagi tahu aku amalan hak Nabi suka ni apa dia? Dia diam 3 kali. Lepas dia fikir, sebab apa dia diam? Sebab dia duk fikir apa jawapan yang terbaik nak bagi. Maka Allah ilhamkan pada dia, kata apa dia benda yang terbaik? Alaika bikathratis sujudi lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Hendaklah kamu memperbanyakkan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Maksud memperbanyakkan sujud ni makna dia apa? Memperbanyakkan sujud ini adalah memperbanyakkan solat-solat sunat. Adapun sembahyang fardu kita tak boleh banyak dah. Macam mana orang alim ke, warak ke, bertakwa ke, dia punya limit tu dah sampai dah 17 sahaja. Rakaat 34 sujud sahaja yang kita boleh buat, tak boleh lebih pada tu. Hang rajin macam mana pun tak boleh kita nak sembahyang subuh 3, malas macam mana pun tak boleh nak sembahyang isyak 3 atau maghrib 4, tak boleh. Dia memang dah fix deposit dah, hang tak boleh ubah benda tu. Jadi kurang atau banyaknya ni bergantung pada apa? Amalan sunat yang kita buat. Apa dia amalan sunat yang kita boleh buat? Kita ada qabliyah, kita ada ba'diyah, kita ada solat sunat wudu, kita ada nama dia sembahyang taubat, sembahyang hajat ke, sembahyang taubat ke, sembahyang witir ke, sembahyang tahajud ke, apa-apa benda yang kita boleh perbanyakkan, kita banyakkan. Katalah kita dah buat semua benda dah. Sembahyang hajat buat dah, malam bangkit pukul 4 pagi tu sembahyang hajat buat dah, taubat buat dah, semua buat dah. Tak tahu buat apa dah. Boleh buat apa? Nama dia siapa tahu? Muslimat tahu tak sembahyang apa? Tak tahu Ustaz, kami lena je. Tu kan sembahyang. Boleh kat letih boleh lena. Nama dia solat sunat mutlak. Sahaja aku solat sunat mutlak 2 rakaat kerana ta'ala Allahu Akbar. Sembahyang sunat mutlak ni pada Ustaz, dia tak ada kena-mengena, tak ada function apa, tak, bukan malam, bukan pagi, bukan ada hajat, bukan dosa, bukan, tak ada apa. Solat sunat mutlak. Mutlak ni berapa banyak boleh sembahyang? Dia boleh dia unlimited. Dia unlimited. Boleh sembahyang banyak mana pun. 800 rakaat boleh, 13,000 rakaat boleh. Abang siap-siap lah. Saya kalau saya abang 8, saya dia bertanya, Ustaz 10 boleh tak? Saya kata 10, dia kata Ustaz 20 boleh tak? Saya letak tu 800,000. Contoh. Jadi memang boleh sembahyang banyak mana pun boleh. Cuma tak boleh sembahyang macam itulah. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, sejurus selepas sembahyang subuh dengan asar, tak boleh lah. Lepas pada tu nak sembahyang malam, waktu duha contoh kan. Duha dah buat ada 8. Nak buat lagi contoh lebih, sembahyang pula solat sunat mutlak ke apa, boleh lah. Memperbanyakkan sujud. Kisah memperbanyakkan sujud ini, alaika bikathratis sujudi lillah. Hendaklah kamu banyakkan sujud pada Allah. Saya teringat satu sahabat Nabi SAW yang nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ingat nama dia apa. Dia ni banyak khidmat dengan Nabi SAW. Malam bila Nabi bangun qiyamul-lail, dia suka ambil miswak. Dulu dia pun tak ada sistem pipe macam kita. Ada orang tolong ambil macam bekas untuk Nabi pi tandai, bekas untuk wudukkan Nabi SAW. Dia banyak tolong Nabi. Sehingga Nabi SAW kata kat dia, mintalah kalau hang ada apa-apa benda nak minta, bagi tahu supaya aku boleh doa kat Allah bagi hang dapat. Dia kata, wahai Rasulullah SAW, saya teringin kalau boleh nak duduk sama dalam kamu dalam syurga esok, duduk sama-sama. Nabi SAW kata, okeylah. Nabi duk expect dia nak tanya benda-benda dunia, adalah benda apa-apa yang dia tanya. Maka Nabi SAW kata, awa ghaira zalik, lain ada tak lain-lain pada tu? Apa-apa lah beritahu je, aku boleh tolong doa. Maka dia kata, tak ada apa dah Rasulullah, saya yang tu je.
Maka Nabi SAW sebut pada dia, fa'aini tolong aku untuk aku realisasikan impian kamu bikathrati sujud, dengan memperbanyakkan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kisah sahabat tadi itu, dia tanya, Nabi SAW sebut satu jawapan, bukan jawapan tu khusus untuk dia je, bukan untuk Sayyidina Thauban sahaja. Kerana Sayyidina Thauban dia kata, soalan ni aku pernah tanya kat Rasulullah lah. Rasulullah kata kat aku, dia kata supaya aku banyakkan sujud aku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia apa tuan-tuan? Saya nak abang, peluang untuk dapat peluang untuk kita ni disayangi oleh Allah dan mendapat ruang pahala yang kita buat tu Allah suka tu, bukan untuk Sayyidina Thauban yang bertanya sahaja. Nabi tak close gate tu untuk Sayyidina Thauban. Maknanya hang seorang buat benda ni, hang seorang dapat tak. Bila Sayyidina Thauban tanya, Nabi buka peluang tu untuk semua orang. Maknanya bukan saja Sayyidina Thauban boleh dapat, kita atau siapa sahaja buat benda tu, dia boleh dapat juga. Apa dia? Memperbanyakkan sujud pada Allah Ta'ala. Apa dia akan dapat bila banyak semayang-semayang sunat ni? Dia akan dapat apa? Pertama, Allah akan sayang pada dia, kerana itu adalah benda-benda yang Allah suka. Dan yang ketiga, itu adalah benda yang amalan yang boleh bawa seseorang itu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi flow dia tuan-tuan, dia mesti settle benda fardu dulu. Jangan kita ni tak semayang isyak, tapi semayang tarawih kita main. Tu maksud dia masalah otak nama dia. Isyak tak buat? Anda semayang isyak tak belum? Isyak biasa dah ustaz. Isyak selalu duduk buat dah. Tarawih sekali-sekala baru ada. Saya semangat saya nak main semayang tarawih 20 rakaat saya semayang isyak. Isyak tak apa, esok-esok lepas raya dah lagi isyak, dia kata la ilaha illallah. Dia faham kot tu pula. Kita tak boleh. Isyak ni dia fardu. Fardu ni kalau nak bandingkan sembahyang sunat, fardu ni pakai kain lah. Sembahyang sunat ni pakai serban. Kalau kita pakai serban, pakai seluar dengan baju je, tak pakai serban, salah tak? Tak salah lah. Tapi kalau pakai comel lah sikit, pahala lebih sikit. Kalau kita pakai serban saja, seluar dengan baju tak pakai, pelik juga tu. Dia sembahyang sunat, tahajud malam ni, Allah ni habaq lah, berguling-guling sembahyang tahajud. Tapi subuh tak sembahyang, zuhur tak sembahyang, asar, maghrib, isyak apa tak sembahyang, dia tahajud je dia sembahyang. Maknanya hang pakai serban saja. Kalau kita jumpa dia tu duduk di traffic light kat Sunshine ni, dia pakai baju dengan seluar, tapi helmet tak pakai, serban tak pakai. Haji, abang, dia tak sihat kan? Helmet tak pakai ni, kopiah apa tak ada, serban tak ada ni. Dekat ya, pergi kedai mamak beli roti ya, tak okey. Biasalah tu. Kadang-kadang malam kita pun tak pakai dah. Dekat-dekat tu. Tapi kalau kita jumpa seorang tu malam pukul 10 tu, pakai serban saja. Baju tak pakai, seluar tak pakai. Assalamualaikum Haji, apa-apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Saya nak pergi mana? Pergi masjid kan, sembahyang isyak, sembahyang maghrib kat masjid. Elok tu. Tapi Haji tak pakai seluar ke? Dia pun tengok, lah tak pakai lah. Biar pergi lah, benda sama ya. Bukan ada beza dengan orang pun tu, dia belah gitu je. Agak-agak anak dia ada orang buat menantu tak? Ada tu. Dia kan kata nak kawan dengan dia, anak dia tu buat menantu. Sebab apa? Pelik sangat tu. Macam itulah kita hari ni. Kalau benda fardu kita tak buat, tapi benda sunat saja kita buat, sehingga mengabaikan benda fardu, menjadi satu kesalahan dalam syarak. Tapi yang bagusnya, fardu kita buat, sunat pun kita buat. Bahkan memperbanyakkan sunat tu satu benda yang sangat baik dan bagus. Contohnya apa? Qabliyah zuhur ni sunat buat 4. Sunat buat berapa? Sunat buat 4. Kalaulah ada jemaah kita yang buat, maka kita bagi ruang sat untuk mereka ni sembahyang. Kalau kita nak iqamah, tunggu sat bagi mereka buat. Tapi kita pun give and take lah tuan-tuan. Dah kita ni main lambat sangat, contoh kan, orang nak qamat sangat-sangat dah, tunggu aku nak sembahyang sunat. Tak boleh macam tu. Hak sembahyang boleh. Zuhur kita bagi biasa dalam 10 minit lah. Asar kita bagi lebih kurang macam tu kot lah. Paling lama 10 minit.
Maghrib 5 minit, isyak 10 minit, bagi masa saat orang semayang sunat ke apa ke, subuh pun sama juga bagi masa semayang sunat apa, semua habis baru kita buat. Kalau kita tak larat semayang zuhur, sunat zuhur 4 rakaat, tak apa. Ada kawan-kawan nak buat, kita support dia. Jangan kita nak buat 4, boleh kita main awal lah. Sejurus selepas azan, takbir semayang terus. Dan lah. Dan kalau kita main lambat, jadi macam membebankan rakan-rakan yang lain juga. Maka memperbanyakkan sujud pada Allah Ta'ala boleh menyebabkan, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang pada kita, dan yang kedua boleh menyebabkan dia tu masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey.